Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita kembali di kelas Sains Komputer tingkatan 4. Apa khabar semua anak-anak? Cikgu berharap semua anak-anak berada dalam keadaan sihat dan kita semua dijauhi daripada wabak COVID-19. Jadi sama-samalah kita mengikut seruan kerajaan agar terus duduk di rumah dengan harapan kita mampu bersama-sama menghapuskan rangkaian wabak COVID-19 ini. Terutamanya sekali sekarang kita lihat isu-isu di dunia, wabak COVID-19 ini telah wujudnya mutasi dengan kehadiran varian Delta dan Lambda. Jadi kesan daripada Delta dan Lambda ni lebih teruk berbanding varian-varian sebelum ini yang telah bermutasi. Jadi untuk hari ini cikgu akan sambung bagi tajuk data hubungan. Jadi untuk hari ini tajuk yang akan cikgu cover ataupun unit yang akan cikgu sentuh ialah 2.2.4 iaitu kebergantungan fungsi sepenuh, fungsi separa dan fungsi transitif. Jadi sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Jom sama-sama kita berdoa. Linnabil karim wa ali wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jom tadahkan doa. Tadahkan tangan baca doa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghablil aini wa qahril rijal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, kami memohon limpahan rahmat dan keberkatan darimu atas kami memohon darimu dengan penuh kehambaan. Semoga dikurniakan keikhlasan, semangat dan iltizam yang tinggi sepanjang kami menimba ilmu pada hari ini. Semoga dengan ilmu yang kami perolehi ini mampu memberikan manfaat kepada kami dan orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan lari. Kita belum belajar lagi. Okay, jom kita belajar. Apa tadi tajuk kita? Kebergantungan fungsi sepenuh, separa dan transitif. Okay, jadi sebelum memahami tajuk ni, suka saya ingatkan dah belajar lah kan, dah ulang kaji tajuk-tajuk ataupun unit-unit sebelum ni. Kerana untuk memahami tajuk kebergantungan sepenuh, fungsi sepenuh, separa dan transitif, anak-anak seharusnya telah menguasai apa itu kunci prima. Kan atas sini ada kan, apa itu kunci prima, apa itu kunci sekunder, apa itu entiti, apa itu attribute. Jadi kalau tak menguasai, macam manalah saya nak menerangkan pada hari ini. Jika ketinggalan, nak cek kat mana? Buka YouTube saya, insya-Allah. Daripada unit 2
sampai daripada mulalah di unit 2 iaitu pengenalan sistem pangkalan data. Semua saya telah masukkan. Jadi kadang-kadang bila ngajar ni, terutamanya kita buat PDPR ni, kadang-kadang line hilang, mak minta tolong masak kan, dan sebagainya. Jadi mungkin ada ketinggalan sewaktu pembelajaran sedang dibuat. Hilang pula saya punya. Jadi ingat kan, kita dah ada entiti, kita ada kekardinalan, sambil saya mencari. Kita ada attribute, kita ada set hubungan dan sebagainya. Okey, dah faham? Dah faham? Dah ingat? Dah mencari? Kalau apa ni? Tak ingat, tak faham, boleh tengok balik kan. Dan sambil dengar YouTube saya ni, boleh pause, tengok balik apa nota dia sebelum terlanjur meneruskan pembelajaran awak pada hari ini. Okey, kita lihat. Setiap attribute dalam jadual, maksudnya setiap data kan, setiap rekod ataupun setiap data kan, setiap medan dalam jadual, attribute ataupun medan dalam jadual bergantung kepada attribute kunci prima. Maksudnya setiap kita ada medan, kita ada attribute, contohnya attribute pelajar, kita ada entiti, pelajar. Lepas tu kita ada attribute ada attribute nombor IC, nombor nama pelajar, alamat dan sebagainya. Jadi itu adalah attribute kan. Jadi setiap attribute dalam jadual bergantung kepada attribute kunci prima. Kenapa dia bergantung? Kerana kunci prima adalah benda yang unik. Kerana kunci prima ni apabila dia unik, dia mampu memberikan output yang kita kehendaki. Kerana konsep dalam sistem pangkalan data, kita hendak menganalisis data, kita hendak buat filter data tersebut. Jadi nak membolehkan kita menganalisis, kita mendapatkan sesuatu maklumat, jadi akan berlaku hubungan antara attribute A dengan attribute B. Jadi untuk membolehkan attribute A dengan attribute B ni berfungsi ataupun saling berhubungan antara satu sama lain, attribute ini mesti bergantung kepada attribute kunci prima. Baik, itu konsep dia. Attribute, semua attribute mesti bergantung kepada kunci prima. Jadi satu jadual tu, konsep dah saya terangkan sebelum ni bahawa dalam satu jadual itu ada kunci prima. Wajib ada, kerana dia nilai yang unik. Dan dia tak boleh mengandungi nilai null kan, null value, not null value. Jadi bila dia not null value, dia wajib ada. Jadi setiap kunci ataupun setiap attribute akan bergantung kepada attribute kunci prima. Jadi contoh dia, jantina dan tingkatan bergantung kepada kunci prima ID murid. Macam mana kita nak dapat ID murid ni? Saya dah terangkan sebelum ni. Nak dapatkan dia, mesti dia adalah nilai yang unik. Dan satu jadual mempunyai satu kunci prima yang berbeza. Jadi kalau ada 10 jadual, tak bolehlah ada 10 kunci prima yang sama. Jadi mesti ada 10 kunci prima yang berbeza. Tapi untuk tahap awak, kita tak sampailah buat sehingga 10 jadual. Paling banyak 4 atau 5 jadual sahaja selepas penormalan. Dan awak pun hanya belajar penormalan sehingga 3 tahap saja, bukan sampai 7, 8, 10 tahap. Jadi sehingga 8, 10 tahap tu awak akan belajar nanti di universiti bila sambung belajar nanti. Okey, jadi maksudnya kat sini tadi, attribute, nama, jantina dan tingkatan akan bergantung kepada attribute kunci prima, iaitu ID murid. Ini contoh bagi entiti murid lah kan. Okey, menganalisis kebergantungan membolehkan sebuah jadual dipecahkan kepada beberapa jadual hubungan yang lebih kecil dan mengurangkan kelewahan data dan tanpa menjejaskan integriti rujukan. Proses ini disebut sebagai penormalan. Jadi penormalan maksudnya kita ada satu jadual yang besar, kita nak pecahkan kepada jadual-jadual yang kecil.
kepada jadual-jadual yang lebih mudah dipahami. Jadi penormalan kita bermula daripada 0 NF. Untuk tahap awal kita sampai 3 NF. Jadi maksudnya kita akan daripada satu jadual yang besar, semua data, semua entiti dan semua atribut ada di situ, kita pecahkan kepada jadual-jadual yang lebih kecil. Kepada ni, kat sini dia kata jadual hubungan yang lebih kecil, tujuan dia untuk mengurangkan kekeliruan data dan dia tidak akan menjejaskan integriti rujukan. Jadi nak membolehkan jadual dipecahkan kepada hubungan yang lebih kecil, dalam hubungan yang lebih kecil ini kita perlu mengenal pasti apa nama tadi? Kunci prima, dan kita perlu mengenal pasti kunci asing, dan yang paling penting sekarang topik kita perlu dapat membezakan apa itu kebergantungan fungsi sepenuh, kebergantungan fungsi separa dan kebergantungan fungsi transitif. Jadi apabila kita dapat membezakan ketiga-tiga kebergantungan ini, jadi barulah kita dapat membuat ataupun memecahkan jadual itu kepada jadual hubungan yang lebih kecil. Okay, kita tengok konsep dahulu. Kebergantungan fungsi sepenuh, kebergantungan fungsi separa, kebergantungan fungsi transitif. Okay. Sepenuh. Okay, ingat dulu sebelum kita pergi lebih lanjut dalam setiap kebergantungan ini. Yang pertama, kebergantungan fungsi sepenuh berlaku apabila atribut-atribut bergantung sepenuhnya kepada semua atribut kunci yang ada dalam jadual. Maksudnya, semua atribut yang ada dalam jadual itu, ada 10 atribut, 10 atribut itu bergantung kepada semua atribut kunci ataupun kepada atribut kunci prima yang terdapat dalam jadual. Yang kedua, kebergantungan fungsi separa berlaku apabila atribut bergantung kepada salah satu. Yang ini tadi dia kata semua atribut. Yang ini salah satu daripada atribut kunci dalam jadual. Kebergantungan fungsi transitif pula berlaku apabila atribut bergantung kepada atribut biasa yang lain dalam jadual. Ini mungkin soalan ini akan keluar kalau soalan section A lah kan, iaitu isi tempat kosong. Dia tanya apa itu atribut fungsi? Atribut fungsi. Apa itu kebergantungan fungsi sepenuh? Itu berlaku apabila atribut itu bergantung kepada semua atribut kunci. Kalau separa, apabila dia bergantung kepada salah satu atribut kunci dalam jadual. Kalau transitif, apabila atribut itu hanya bergantung pada atribut biasa. Apa keyword dia? Pertama ni penuh semua. Yang ni salah satu daripada atribut kunci. Yang ni dia bukan atribut kunci, tapi dia bergantung kepada atribut biasa dalam jadual. Itu beza dia. Okey, ini kita lihat jadual kita yang belum berlaku penormalan. Jadi jadual yang tidak ada yang belum kita buat penormalan lagi, ni kita namakan ia masih 0 NF. Kan? Masih 0 NF. Tetapi dalam setiap jadual, seperti mana yang telah saya terangkan sebelum ini, setiap jadual dia mesti ada kunci prima. Jadi ini contoh dia. Ini adalah jadual buku pinjaman. Jadi untuk jadual buku pinjaman, kunci prima kita adalah kod buku. Yang kedua adalah ID murid. Macam mana kita tahu dia kunci prima? Sebab dia adalah yang unik. Dia ada nilai yang unik. Contohnya macam kod buku ni, kan? Kod buku ini, satu kod buku hanya untuk satu buku saja. Tetapi satu pengarang boleh seorang pengarang boleh menghasilkan banyak buku. Jadi bila seorang pengarang boleh menghasilkan banyak buku, dia tidak boleh menjadi
kunci prima. Dia jadi atribut biasa lah kan. Dia tak boleh jadi atribut prima ataupun kunci prima. Dia hanya boleh jadi kunci atribut biasa. Sama juga nama buku. Nama buku kadang-kadang satu buku tu boleh nama yang sama kan. Boleh nama sama banyak kali, tetapi pengarang yang berbeza. Sebab tu dia tidak unik. Nama murid sama juga kan. Nama Azul Nizam kat Cikgu kat Datuk Sulaiman satu dah kan. Tetapi satu dunia, satu Malaysia, ramai nama Azul Nizam ni. Nombor telefon. Nombor telefon dia tak dia masih unik juga, tapi dia tidak se-unik kunci prima dan kod buku. Dia unik, tetapi dia tak kategori sebagai yang prima lah. Dia sudah jadi yang sulit. Jadi nombor telefon ni, kalau kita ada atribut, kita buat penombolan sehingga banyak-banyak kali lagi, sehingga 10 dan sebagainya, baru dia boleh jadi kunci prima. Tapi untuk satu table yang besar kan, macam ni, kosong, penombolan masih kosong NF lagi, nombor telefon tak boleh jadi kunci prima. Sama juga tarikh pinjam, tarikh hantar, masih boleh dikategorikan kunci prima. Tapi dalam satu jadual yang besar, kita tidak akan melihat tarikh pinjam dan tarikh hantar ini sebagai satu kunci prima. Jadi dia akan menjadi satu atribut biasa sahaja. Okay, boleh bezakan kan? Maksudnya, kalau kunci prima dalam satu jadual induk yang sangat besar, kita akan melihat dia ada kunci prima yang paling digunakan oleh semua orang. Jadi dia akan menjadi rujukan lah bagi semua orang. Seperti mana contoh-contoh sebelum ni, kalau kereta, kita tidak menjadikan tarikh beli kereta tersebut sebagai kunci prima, tetapi kita menjadikan nombor kesis dan nombor plat kereta tersebut adalah sebagai kunci prima. Sebab apa? Nombor kesis, nombor plat ini yang akan ditengok mula-mula kan. Yang pertama orang tengok nombor plat kan, baru nombor kesis. Sama juga belajar, sambung belajar, ID ni dah kan, ID tadi dah. Kalau konsep sama juga, awak melihat sistem pangkalan data SAPS, sistem analisis peperiksaan sekolah kan, awak membuat rujukan. Jadi yang nama yang awak masukkan adalah, yang pertama sekali adalah kunci prima. Lepas tu baru awak kunci prima, iaitu nombor IC. Jadi itu kunci prima juga. Kunci prima kan, nombor IC. Lepas tu awak akan masukkan nama sekolah. Nama sekolah, kod sekolah. Nama sekolah yang mengandungi kod sekolah, nama sekolah. Kadang dia samalah, tapi kalau kod sekolah dia takkan sama. Jadi bila nama kod sekolah yang berbeza, jadi kod sekolah juga kita boleh kategori pada kunci prima. Tapi dia bukan kunci prima yang pertama. Itu bukan rujukan yang paling utama. Yang paling utama tadi ialah yang paling utama tadi adalah nombor IC. Okey, di situ. Macam mana kita nak bezakan itu kunci prima yang paling penting ataupun tak berapa nak penting. Kita tengok contoh kat sini. Ini sama juga contoh dia. Ni tadi penerangan dia. Lepas lagi kan. Okey, ni dia ambil sini. Yang seterusnya, bagaimana kita nak tahu dia kunci prima? Sepenuh, jenis kebergantungan dia. Sama ada kebergantungan sepenuh, separa ataupun transitif. Yang pertama, kita tengok apa itu kebergantungan sepenuh. Kita ada jadual tadi kan. Macam mana awak nak tengok? Awak tengoklah buku awak kan. Sambil saya cakap, tengok dan atribut yang ada dalam jadual buku pinjaman. Jadi boleh boleh faham sekali lah sambil tengok tu. Sambil saya bercerita, awak tengok apa Cikgu Azhar bercerita kan. Okey, jadi kita sambung. Yang pertama, kebergantungan fungsi sepenuh. Okey, ataupun ni tadi kan. Kalau tak, okey. Kita besarkan sikit supaya awak lebih nampak. Kadang awak ni bertuah juga kan. Macam ni lah kan. Okay, yang pertama, kita lihat tarikh hantar.
Okey, perhatikan tarikh hantar bergantung kepada dua kunci prima, iaitu kod buku dan ID murid. Jika tak ada salah satu daripada kunci prima, tarikh hantar tidak dapat ditentukan. Jadi tarikh hantar mempunyai kebergantungan fungsi penuh pada kedua-dua kunci prima ini. Okey, tengok ni contoh dia. Ni jadual kita balik tadi kan. Tarikh hantar. Okey, jadi jangan gunakan ni, kita guna pen biru. Okey, dia kata tarikh hantar. Tarikh hantar dia bergantung sepenuhnya kepada ID murid dan kod buku. Betul kan? Maksudnya sebelum kita menghantar atau tarikh pinjam pun boleh ke? Tarikh pinjam ataupun tarikh hantaran. Tak ada masalah. Dua-dua entiti ni adalah atribut biasa kan? Dua-dua entiti ni. Dua-dua atribut ni. Jadi maksudnya tarikh pinjam dan tarikh hantar ini jika tak ada ID murid. Jadi kita tak tahulah siapa murid yang pinjam. Kita hanya tahu kod buku saja. Jadi kod buku siapa? Buku A dipinjam oleh siapa? Jadi mungkin buku A dipinjam oleh B. Dan mungkin kalau kod buku tak ada, mungkin satu orang murid boleh meminjam banyak buku kan. Kadang-kadang boleh sampai 5 buku, 10 buku dan sebagainya. Bergantung kepada perpustakaan tersebut lah. Memberi berapa bilangan buku yang boleh dipinjam. Okay, jadi kat sini, kenapa dikatakan dia sebagai kebergantungan fungsi penuh? Apabila salah satu, iaitu kod buku ataupun ID murid ini tak ada, jadi kita takkan dapat menentukan tarikh hantar ataupun tarikh pinjam ini. Sebab tu dikatakan bahawa tarikh hantar bergantung sepenuhnya kepada kunci prima, iaitu kod buku dan ID murid. Salah satu tak ada, jadi tarikh hantar ataupun tarikh pulang tak dapat ditentukan. Jadi dalam jadual hubungan ni, nak tulis kan? Nak tulis ni, kalau nak tukar satu lagi, jawapan awak nak tulis, awak nak buat jawapan, nak jadikan sebagai tarikh pulang pun boleh. Kan? Tak ada masalah. Tarikh pulang kat sini. Tarikh pinjam. Tarikh pinjam lah. Jadi, tengok cara penulisan seperti mana saya telah sebut sebelum ni. Nampak ni. Tarikh hantar. Nampak cara dia tulis. Tarikh hantar. T besar, H pun besar. Nampak sini. T besar, H pun besar. Ada space di antara tarikh dan hantar. Jadi itu penting. Itu kena alert lah dalam sistem pangkalan data. Cara tulis mesti sama seperti mana dalam jadual. Kalau awak tarikh hantar ni awak tak buat space, awak macam ni sepatutnya space kan, ada jarak kan tarikh dan hantar. Tapi kalau tarikh dengan hantar tu awak buat rapat, saya akan salahkanlah jawapan awak tersebut. Jadi kalau kita buat sistem sebenarnya, sistem tersebut takkan dapat baca kerana medan atribut yang ditulis pada setiap ruang itu berbeza. Jadi itu sebab kalau kita lihat, kalau selalu saya cakap kepada pelajar saya, kenapa apabila saya belajar coding ini ataupun bila belajar komputer ni, cermin mata akan naik. Kerana kita perlu alert kepada benda-benda yang kecil ini. Jadi benda-benda kecil ini sangat memberi kesan terhadap pembangunan sistem kita. Itu konsep yang pertama. Kebergantungan fungsi sepenuh. Kita pergi konsep kita yang kedua. Kebergantungan fungsi separa. Kebergantungan fungsi separa. Kita tukar highlight pula. Kebergantungan fungsi separa. Alamak, warna biru. Pink boleh lah. Kebergantungan fungsi separa. Perhatikan bahawa nama buku nama buku bergantung kepada kod buku sahaja. Dan bukan kepada kedua-dua kod buku dan ID murid. Jadi nama buku dia boleh kategorikan sebagai kebergantungan fungsi separa, iaitu kebergantungan fungsi separa kepada kod buku. Jadi
Nampak tak di sini? Nama buku. Okay, nama buku dia adalah kebergantungan fungsi separa. Nama buku, tak nampak pula. Hijau. Okey, nama buku. Nama buku dia kebergantungan fungsi separa pada kod buku dan kepada kod buku sahaja. Tapi nama buku tidak bergantung kepada ID murid. Kebergantungan mesti kepada kunci prima. Jadi kunci prima kita adalah kod buku dan ID murid. Jadi kod buku, nama buku dia kita tak kategorikan sebagai kebergantungan fungsi penuh. Kita kategorikan dia sebagai kebergantungan fungsi separa. Sebab tanpa ID murid, kan? Maksudnya tak ada ID murid, kita boleh tahu nama buku. Tanpa ID murid, kita boleh tahu nama buku. Sama juga, kan? Kalau kita jadikan jawapan awak nama murid, boleh juga. Tanpa kod buku, tanpa kunci prima kod buku ataupun atribut prima kod buku, awak boleh mengetahui nama murid. Dapat? Jadi maksudnya jawapan kat sini, atau awak nak buat nama buku bergantung kepada kod buku. Yang pertama. Jadi dia tak bergantung kepada ID murid. Sebab tu kita katakan sebagai dia adalah kunci separa. Nak buat jawapan yang kedua, kan? Ni kod buku, ID murid. Jawapan kedua awak boleh buat apa tadi? Nama murid. Jadi nak buat nama murid, dia bukan bergantung kepada kod buku, tetapi dia bergantung kepada ID murid. Jadi maksudnya kalau daripada segi gambar ajar, kalau kod buku ni, kalau nak buat nama murid, kod buku akan jadi garis putus. ID murid akan jadi garis lurus yang bersambung. Kalau nama murid. Jadi jawapan yang kedua kan yang boleh dibuat. Nama murid dia kebergantungan fungsi separa kepada ID murid. Jadi nama murid tidak bergantung kepada kod buku. Kerana tanpa kod buku, ID murid, nama murid masih boleh ditentukan berdasarkan kunci prima ID murid. Dapat? Itu beza dia. Berdua jawapan. Jadi saya selalu tekankan bahawa dalam sistem pangkalan data, dalam programming, kita takkan ada yang khusus lah, jawapan yang khusus. Tapi jawapan kita adalah berbeza-beza antara orang A dan orang B. Yang hendak ditekankan adalah output yang terakhir sekali. Jadi output kita nak dapatkan data kita. Data kita mesti betul lah. Kalau data kita tak betul, maksudnya berlaku kesilapan semasa proses kita membangunkan pangkalan data kita ataupun semasa kita buat programming kita. Itu yang kedua. Dapat? Jadi maksudnya kat sini boleh ada dua jawapan, iaitu nama buku dan nama murid. Ni kan, nama buku dan nama murid. Dua-dua jawapan boleh diterima. Tapi jawapan buku tak dibagi satu je kan? Boleh je. InsyaAllah saya mengajar ilmu yang benar-benar kepada semua anak-anak murid saya. Okay, kita tengok yang ketiga. Kebergantungan fungsi transitif. Okey, mana tadi highlight saya? Kita kena highlight dulu. Okey, kebergantungan fungsi transitif iaitu fungsi transitif ialah kebergantungan yang tidak melibatkan mana-mana atribut kunci prima. Okey, konsep dia tidak bergantung pada mana-mana kunci prima. Okey, yang tadi kalau penuh bergantung kepada dua-dua, kalau separa bergantung kepada salah satu, kalau transitif dia tidak bergantung kepada mana-mana kunci prima ataupun atribut prima dalam jadual. Jadi dekat sini kita nak bagi contoh. Contohnya kat sini. Jadi kebergantungan di antara atribut nama murid dengan atribut nombor telefon adalah kebergantungan transitif. Kerana nombor telefon
adalah bukan kunci prima. Tetapi kita, kalau bila kita buat penormalan, kita akan keluarkan data. Kita buat jadual kita bila buat penormalan sehingga 3 table, 4 table atau 5 table. Kita masih output kita, kalau output kita nak memerlukan nombor telefon, jadi hubungan data tersebut perlu dihubungkanlah antara nama murid dengan nombor telefon. Jadi hubungan antara nama murid dengan nombor telefon ini kita namakan sebagai kebergantungan fungsi transitif. Kenapa transitif? Sebab nombor telefon bukan kunci prima yang mula sekali kan. Jadi sebab tu kita namakan sebagai kebergantungan fungsi transitif. Nombor telefon unik kepada pemilik dia kan. Jadi maksudnya seorang akan ada satu nombor telefon. Jadi kenapa kita kata dia masih ada hubungan? Kerana telefon, kalau contoh telefon saya, tekan nombor telefon saya, dapatlah nombor telefon saya. Kalau tekan nombor telefon Ibu Zarina, dapatlah tekan nombor telefon Zarina. Kalau tekan nombor telefon awet, dapatlah nombor telefon awet dan sebagainya kan. Okey, itu contoh dia. Tadi mana tadi? Ni kan nama. Nama kuning lah. Kuning kita tak guna lagi. Purple lah. Purple. Purple tak guna lagi. Okey, ni tadi kan. Jadi nampak nombor telefon. Nama murid dia bergantung kepada nombor telefon. Sebab apa? Nama murid tetap masih memerlukan nombor telefon, tapi kebergantungan nama murid kepada nombor telefon ialah kebergantungan transitif. Adakah wujud kebergantungan antara pengarang dengan nombor telefon? Tak wujudlah. Jadi kalau kat sini nombor telefon murid, kat sini mungkin boleh nombor telefon pengarang. Jadi itu kalau buat sistem akan lagi yang besar lah, kita nak mengetahui nombor telefon pengarang. Tapi dalam konteks yang kecil, kita tak perlulah sampai mengetahui nombor telefon pengarang. Jadi mungkin kat sini, kalau di perpustakaan, kita akan ada nombor siri, kan? Nombor siri, kod buku dan sebagainya. Kod buku rak berapa kan? Kalau di universiti kan, sama-sama belajar universiti, perlu tahu jugalah kod buku tersebut di rak berapa, tingkat berapa dan sebagainya. Jadi akan wujud lagi sistem pangkalan yang lebih besar bagi bagi sistem yang akan dihasilkan. Jadi nanti soalan-soalan yang lain, contoh-contoh soalan, kita akan lihatlah di dalam kelas. Jadi ni dekat saya punya YouTube ni, saya nak tunjukkan tentang, nak menerangkan tentang konsep terlebih dahulu. Okey, yang penting baca buku, ulang kaji yang sebelum-sebelum ni jika tak faham, dah ada kat YouTube saya. Kalau tertinggal nanti saya masukkan. Ada lagi saya nak buat ni. Semoga penerangan saya pada hari ini dapat membantu awak untuk memahami subjek SK ini. Nampak macam susah, tetapi kalau belajar insya-Allah senang. Jangan risau, SK memang lebih senang daripada ADMAT. ADMAT tu lagi susah, tetapi taklah sesusah dia lebih senang daripada SK lah, ADMAT lah. Tetapi taklah sesusah subjek-subjek matematik. Matematik susah, matematik senang lagi daripada SK kan. Boleh tak jawab kita? Kenapa saya kata? Kerana awak belajar SK ni baru belajar kan yang tampan. Matematik dah belajar daripada darjah 1. Sebab saya kata matematik lebih senang daripada SK. Okey. Banyak pula saya berikan. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Saya doakan semoga anak-anak murid saya sihat, kekal di rumah, duduk di rumah, jaga kesihatan diri dan kirim salamlah kepada ibu bapa awak. Okey, jika ada masalah, boleh mesej, boleh hubungi saya di nombor telefon saya lah. Semoga kita berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.